Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada Universiti Sunan Gunung Dijati, Bandung. Tahniah saya ucapkan kepada universiti kerana dapat bersama-sama dalam program Mobility Student untuk pada kali ini. Jadi saya kenalkan dirilah, saya Dr. Tuan Muhammad Zukri daripada Terengganu, pensyarah Fakulti Sains Kegunaan UNIZAM. Okay, jadi saya ingin meneruskan topik berkaitan dengan model ataupun pendekatan komuniti, yang mana sebelum ini rakan-rakan pensyarah saya telah mengemukakan topik-topik berkaitan dengan community service. Jadi model ataupun pendekatan komuniti ini adalah merupakan salah satu daripada elemen yang boleh digunakan untuk mempertingkatkan kita punya community service. Jadi bila kita bercakap berkaitan dengan komuniti, maka komuniti adalah merupakan salah satu perkumpulan, sama ada komunitas itu berasaskan kepada functional ataupun berasaskan kepada lokaliti. Jadi saya bezakan sedikit antara komunitas lokaliti, komunitas functional. Okay. Jadi komunitas functional ialah berbentuk seperti pelajar-pelajar universiti yang berada dalam universiti ataupun berada individu-individu yang didapati bersalah dan dikenakan hukuman oleh pihak mahkamah dan diletakkan dalam penjara. Itu komunitas berbentuk functional. Kita bergerak dalam satu lagi komunitas, iaitu komunitas lokaliti, iaitu komunitas yang berbentuk adanya kesepadanan geografi. Contohnya kampungan desa, perkampungan bandar besar dan sebagainya. Okay? Jadi itu dua komunitas yang berbeza. Okay? Komunitas lokaliti, lokalitas ataupun komuniti yang berbentuk functional. Okay, dalam community service, matlamat kita adalah kita ingin mencapai satu usaha intervention untuk membantu target group. Sama ada target group kita adalah berbentuk mikro, iaitu berbentuk individu ataupun keluarga, ataupun bentuk meso, keluarga, berbentuk kumpulan dan juga berbentuk makro, itu community. Okay, kita cuba untuk membangunkan. Jika kita berada dalam community service, maka kita sebagai penggerak community, kita sebagai pembangun community, maka kita cuba untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dalam target-target group yang kita sasarkan, bagi meningkatkan kesejahteraan hidup mereka agar mereka berfungsi dengan baik dalam komunitas dan memberi manfaat, memberi impak kepada individu ataupun kelompok-kelompok yang lain. Jadi model ataupun pendekatan ini merupakan satu berbentuk umumnya mempunyai falsafah, mempunyai perspektif kerjanya, prinsip dan juga modus operandi ataupun cara SOP bagaimana kita hendak menjalankan community service dalam komuniti ataupun sasaran yang kita target. Okay, jadi bila kita menyebut ataupun kita berbicara berkaitan dengan komunitas, maka kita tidak akan boleh lari daripada model ataupun pendekatan yang boleh kita gunakan sebagai penggerak komuniti ataupun pembangun komuniti untuk membangunkan komuniti tersebut. Jadi banyak pelbagai model atau pendekatan yang digunakan. Cuma untuk pada kali ini, untuk Mobility Student, pada kali ini kita akan menggunakan beberapa pendekatan, iaitu 3 pendekatan. Pertama, pendekatan berasaskan ataupun dikenali sebagai pembangunan setempat ataupun lokalitas. Jadi, dan yang kedua ialah perancangan sosial, yang ketiga ialah berkaitan dengan tindakan sosial ataupun social action. Jadi bila saya pergi satu persatu. Pembangunan setempat ataupun lokalita ini, ia telah diperkenalkan oleh Robinson dan Christensen, yang mana ia merupakan satu bentuk komuniti yang bersifat bottom up. Bottom up di sini ialah daripada bawah kepada atas. Bermaksud di sini, ahli komuniti, penduduk kampung, penduduk desa, penduduk bandar itu, mereka bersama-sama dengan komuniti secara participation ialah aktif. Bukan pasif. Aktif yang mana mereka bersama-sama dalam komuniti mempunyai ada hubungan antara mereka, kekuatan dari sudut hubungan itu, iaitu modal sosial kapital, digunakan secara semaksimum yang mungkin untuk membangunkan komuniti. Jadi di sinilah, maksud di sini ialah mereka mengetahui segala isu, permasalahan, apa sumber yang ada dalam komunitas mereka untuk cuba dibangunkan. Maksudnya digerakkan daripada komuniti bawah itu. Itu dikenal sebab itulah komuniti yang bersifat bottom up.
Bila kita menggunakan model atau pendekatan komuniti berbentuk pembangunan setempat atau lokalitas, maka kita gerakkan komuniti, okey, sehingga komuniti itu bersama-sama antara mereka untuk bangunkan komuniti mereka. Inilah peranan-peranan yang boleh dimainkan, iaitu mereka sebagai pemangkin, penyelas dalam komuniti dan juga pendidik, guru untuk membantu ahli-ahli komuniti mereka. Okay. Dan saya pergi kepada komuniti ataupun pendekatan komuniti perancangan sosial, iaitu social planning. Okay. Dan model ini dikenali sebagai model teknikal yang mana juga diperkenalkan oleh Christensen dan Robinson, yang mana ia berbentuk top down. Jika pembangunan setempat ataupun lokaliti itu berbentuk bottom up, tetapi untuk komunitas yang menggunakan pendekatan perancangan sosial ataupun social planning, ia daripada top down, daripada atas kepada bawah. Okay, bagaimana ia melibatkan kepakaran-kepakaran tertentu. Contohnya dalam kalangan pelajar universiti, okay, dan anda akan bekerja di agensi-agensi tertentu, maka anda akan dianggap sebagai mempunyai kepakaran tertentu untuk membantu komuniti di luar. Nah, itu. Jadi maksud di sini ialah anda mempunyai kepakaran masing-masing, bergabung bersama dengan kepakaran yang lain, okay, sit down sekali bersama untuk merancang apakah program-program yang terbaik untuk disalurkan kepada komunitas. Nah, itu top down. Okay? Jadi, dan ia melibatkan participation daripada pihak komuniti yang agak minimum. Okay? Sebab apa? Dalam perancangan sosial ini, social planning ini akan menggunakan kepakaran-kepakaran yang sedia ada di pihak luar, okay, untuk membantu komunitas yang yang cuba untuk dibangun. Okay? Jadi anda akan merangka program polisi bagi pihak komunitas itu. Okay? Maksudnya suntikan ataupun daripada luar, idea-idea daripada luar untuk membangunkan komunitas. Cuma bila kita juga melibatkan idea-idea untuk bangunkan komunitas yang kita target kita punya komunitas, maka kita juga memerlukan data. Okay? Data ini cukup penting. Okay? Tanpa adanya data, the big data, okay? Kerana dunia sekarang dunia dengan data, jadi bila kita adanya data, maka kita mudah untuk membangunkan ataupun apakah idea-idea kita boleh bangunkan dalam komunitas. Ya, sebenarnya saya bergerak kepada tindakan sosial, iaitu social action. Okay? Tindakan sosial ini ia bersifat model sebagai model konflik, yang mana ada unsur-unsur provokasi, mendesak dan sebagainya sehingga ke tahap radikal. Okay? Jadi social action ini telah diperkenalkan semasa poverty of war, okay, yang pernah berada di barat, yang pernah berlaku isu di barat, maka adanya unsur-unsur provokasi golongan-golongan tertentu, kelompok-kelompok tertentu untuk mempertahankan individu-individu ataupun komunitas-komunitas, sama ada dalam konteks mikro, sama ada konteks meso ataupun makro, okay, membangun cuba untuk membela nasib-nasib mereka yang tertindas, yang terpinggir dan sebagainya. Okay. Jadi pihak berkuasa akan menjadi sasaran oleh pihak-pihak tertentu, okay, pihak-pihak NGO contohnya dan non-government organisation. Okay, mereka ini cuba menyedarkan ataupun cuba membantu komunitas yang terpinggir untuk mendesak pihak-pihak berkuasa untuk membantu komunitas yang terpinggir. Jadi kita sebagai pembangun komuniti dalam komunitas public service, maka kita berperanan sebagai organizer untuk menyusun bagaimana untuk menggerakkan, bagaimana untuk membantu komuniti, komunitas, cuba membentuk kelompok-kelompok tertentu dalam komunitas, cuba untuk mendesak supaya komunitas ataupun pemerintah, contohnya pemerintah kerajaan, untuk membantu komunitas untuk menyedarkan pihak kerajaan untuk bantu komunitas itu. Okay, jadi itu beberapa pendekatan yang kita boleh gunakan bila kita bersama dengan komuniti. Okay, jadi saya rasa itu sedikitlah beberapa perkara yang saya boleh kongsikan. Okay, jadi komunitas itu berbentuk perkumpulan, sama ada dalam bentuk functional, functional komunitas yang mana yang adanya institusi-institusi tertentu, contoh pelajar universiti berada dalam satu universiti, itu komunitas functional. Ataupun mereka yang bersalah dihukum bersalah berada dalam penjara, maka itu dikenal sebagai komunitas yang bentuk functional. Satu lagi komunitas yang berbentuk locality. Locality adanya sepadan geografi dan sebagainya. Contohnya komiti desa, komiti bandar dan sebagainya. Okay? Jadi untuk bangun ke komunitas kita perlukan
perlukan pendekatan ataupun model-model yang saya sebut tadi, yang terdiri daripada pendekatan lokaliti ataupun setempat, lebih kepada pendekatan perancangan ataupun social action. Okey. Dan ketiga-tiga model itu tidak semestinya digunakan sekali. Ada yang menggunakan hanya dua pendekatan ataupun satu pendekatan. Okey. Melihat kepada ataupun teliti kepada matlamat komunitas servis itu. Apa yang kita nak cuba untuk bangunkan. Jadi, itu sahaja untuk perkongsian saya. InsyaAllah kita akan bertemu di Uniza nanti. Saya akan cuba terangkan lebih lanjut. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.